Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun berada di separuh masa yang kedua perlawanan. Masih berbaki lebih kurang 4-5 hari sahaja lagi untuk kita menyambung ataupun untuk kita menentukan siapakah yang akan rakyat bagi mandat dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 hari bulan nanti. Pertembungan kali ini agak sengit kerana pertembungan ini satu lawan satu. Berbeza dengan pertembungan perlawanan ketika pilihan raya parlimen ke-15 baru-baru ini, berlaku pertembungan 3 penjuru, 4 penjuru dan ada yang sampai 7 penjuru. Waktu bertembung banyak penjuru itu, orang menjangkakan undi-undi yang akan diberi oleh pengundi ini akan berpecah. Kita sendiri pun di peringkat Perikatan Nasional menjangkakan kita menang dengan undi yang majoriti yang tidak begitu banyak. Tapi apa yang berlaku, perancangan manusia, perancangan Allah lebih daripada perancangan manusia. Kita tengok majoriti yang diperolehi undi oleh calon-calon daripada Perikatan Nasional bagi negeri Kedah, majoritinya lebih daripada jangkaan dan lebih luar biasa daripada apa yang kita jangka di atas kertas. Pilihan Raya umur 15 juga menyaksikan parti yang bernama UMNO bersama dengan gabungan Barisan Nasional, satu kerusi pun gagal mereka perolehi bagi negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tokoh-tokoh mereka yang hebat, yang pernah jadi menteri, yang pernah jadi timbalan menteri, semuanya kalah, bukan setakat kalah, terterap dan tak panggung kepala lah. Bila mai pilihan raya negeri yang sedang berlangsung ni, tokoh-tokoh yang telah ditolak oleh rakyat itu kembali menampilkan diri. Mereka mencuba nasib untuk kali yang kedua. Kononnya mereka katakan gelombang rakyat yang berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 baru ni sudah pun semakin kendor. Orang dah tak sokong dah Sanusi. Orang tak sokong dah Perikatan Nasional. Malam ni pun ceramah siapa pun tak mai, tuan-tuan. Betul tak? Derma tak sah kutip tak boleh apa? Boleh RM1.2 ya. Jalan raya pun tak jam, lengang di tempat-tempat ceramah PN, Perikatan Nasional. Anak muda pun tak konvoi lah. Program-program konvoi tinggal penganjur, marshal, 10 biji motor, hal lain semua tak main. Sebab dia tak suka dah kat Perikatan Nasional. Ni hak ni sekali dia ambil video ni, dia potong, dia ulang ni. Ambil. Saya ulang, saudara. Sebab mereka sangkakan gelombang yang besar ini kekuatannya hanya ada pada satu orang manusia yang namanya Sanusi. Maka dibuatlah perancangan yang tersusun dan terancang. Dibahagikan tugas kepada orang-orang yang tertentu berpejabat di Putrajaya menggunakan semua aset, semua kuasa yang ada, semua jentera kerajaan yang ada, ditalakan senapang dan muncung senjata kepada seorang manusia yang namanya Sanusi. Diserang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Semua takluk. Pakai ilmu apa pun tak tahu. Kena tanya dia kalau jumpa, dia makan apa?
Tak cukup dengan serang batang tubuh dia, serang pula anggota keluarga, abang dia. Tak ada pasal-pasal orang pekat pergi melawat rumah Bang Budin di Sungai Pau di Sik. Di Sik, bukan Sungai Pau, di Sik, bukan Sik. Orang pun buatlah penilaian pula rumah ni harga berapa juta. Tak ada kerja. Hak lebih teruk lagi. Bawa bas sarkas pergi melawat tantu. Memang sarkas sungguhlah. Orang duk kata dah bas tu sarkas, bas sarkas. Siapa naik atas tu jadi sarkas. Dia naik juga pergi tengok. Mengiyakan orang kata, betul aku ni sarkas. Kononnya dia kata bila tembak isu rumah besar Banglo Sanusi ni, orang tak percaya dah kat dia. Pasal apa? Seolah-olah dia salah guna kuasa. Ambil harta kerajaan, curi harta orang, pergi buat rumah Banglo. Tengok-tengok rumah tu Abang Budin punya. Orang pun cek pula Abang Budin kerja apa. Rupanya Abang Budin ni penyelam profesional antarabangsa. Orang pun tengok pula gaji penyelam berapa. Habis lepas selongkang. Mampui. Yang syok tuan-tuan, lagi mereka selongkak, lagi mereka cari, lagi ramai sokongan rakyat kepada Sanusi. Setuju? Dia pun pikak, pimai. Baik, ada beberapa senjata-senjata besar. Senjata itu telah mula digunakan sehingga berlakulah tangkapan pada jam 3 pagi. Ditangkap di penginapan, di hotel di Kuala Lumpur. Tuan-tuan semua tengok video ataupun gambar tu. Mangkit pagi esok, kita tak tahu apa ni. Pukul 7, tengok masuk ke WhatsApp. Sanusi kena tangkap. Polis pergi ambil. Tuan-tuan sekalian, kita dia ingat kot hak duk teriak tu orang Sungai Pau ya. Kita dia ingat hak duk teriak sedih ni orang hak duk di pejabat menteri besar. Orang ahli keluarga dia, penyokong-penyokong PN, penyokong PAS. Rupa-rupanya yang simpati kepada ini seluruh negara, bahkan satu dunia, sokong Sanusi. Dibawa ke mahkamah jam 9 pagi. Didakwa. Pada hari itu diminta kertas pertuduhan. Tak ada kertas pertuduhan tu. Kertas tak ada lagi. Tuduh dulu. Pergi tuduh dulu kertas tak ada lagi. Serupa nak pergi menikah, Tok Imam nak akad nikah, Tok Imam tanya, pengantin mana? Tak tahu. Ikut Tok Imam lah nak nikah dengan siapa pun, saya terima lah. Adakah patut lagu tu? Berlaku zaman siapa ni? Zaman luar tabi'i. Lepas dakwa di mahkamah, dibebaskan dengan jaminan RM10,000. RM10,000 ke RM5,000 lah. Total RM10,000 kan? RM5,500. Kemudian balik, turun di airport. Lalu Ustaz, orang sambut meneru. Bermula daripada saat itulah, apa sahaja himpunan yang melibatkan kehadiran Datuk Seri Sanusi, orang hadir bercambah-cambah, tak tahu mai daripada mana, nak kira dengan jari pun tak tahu. Sokongan, gelombang, dokongan kepada perjuangan Perikatan Nasional semakin meningkat, memuncak. Orang tak sabar nak kalahkan PH 12 bulan nanti. Setuju? Kalau boleh esok kami nak pangkah undi dah, betul? Tak usah kempen orang faham semua dah. Yang tak faham tu hang seorang. Sebab apa dia sengaja tangguhkan ataupun letak tarikh ni lama? Bacaan strategi politiknya memanglah tu kerja SPR. Tapi SPR bawah siapa? Kerana dia duk cari apa lagi kaedah yang boleh pegang Sanusi ni, yang boleh kita kenakan satu tuduhan ataupun persepsi yang menyebabkan rakyat akan tolak terus dan PN kalah, PH akan kembali menang. Dia duk cari ni. Tuan-tuan jangan terkejut. Dalam tempoh 4-5 hari ini akan berlaku ada lagi benda-benda lain yang lebih besar dan dahsyat daripada sebelum ini. Fitnah-fitnah yang sedang direkayasa, yang sedang dicipta, yang sedang dicerakinkan dengan tata kelola wewenang.
Saya ulang, saudara. Nanti nak cakap pula ni. Kalau hampa duk ceramah, aku nak ceramah bila? Nak cakap apa tahu tak Zak ni? Itulah hampa. Dia tugas untuk tembak ataupun tugas untuk jatuhkan Sanusi ini kepada seorang menteri. Nama menteri itu Menteri Hal Ehwal Sanusi. Dia duk panggil dia Pudin. Dia bertanding di Parlimen Kuala Bandar Baru itu kalah, bos. Kalah. Bertanding pemilihan parti dia pun kalah. Sekarang dia sedang berusaha dengan keras untuk menunjukkan dia boleh ditempatkan semula di posisi yang dia mahukan dengan syarat dia memenangi misi yang ditugaskan oleh bos dia. Bos bagi saya tugas, saya akan buat sampai habis. Orang akan benci pada Sanusi. Dia sedang buat benda itu sekarang ni. Dia pun selengkaplah fail-fail yang ada. Sebab dia mengetuai agensi penguat kuasa Kementerian Dalam Negeri. Dia pun arah orang ni bagi kat dia fail, orang ni bagi kat dia gambar, semua ada atas meja dia. Dia pun dedahlah gambar tu satu. Tuan-tuan sekalian, setakat kita duk hidup atas dunia ni, kita tak biasa tengok menteri yang jaga agensi penguat kuasa mendedahkan semua hasil siasatan selagi mana siasatan tu tak lengkap. Kita tak biasa tengok orang dedah semua kat Sarawak. Tak ada. Ada biasa tengok ah? Ada tengok filem Hindustan. Betul tak? Polis cerita tentu cerita ni. Dia tu menteri Hindustan tu lah. Sebab apa dia dah? Untuk campak persepsi. Untuk timbulkan sangkaan negatif buruk. Dia ulang macam bos dia. Tunjuklah gambar MB dengan Cina tu di rumah Sri Mentalun, jamuan rumah terbuka Aidilfitri. Jamuan tu hak metara ni 50,000 ni. Kalau hang siasat semua hak pergi Sri Mentalun tu, betul tak? Gambar tu pun ambil kira. Dia reka macam-macam. Dia akan pulun hari ini. Hari ini sampai orang hak tak tahu apa, kok belah baling, kok belah nakar, belah berantarak tu, lah boleh syarah dah hari itu nak tambah. Terima kasih Pudin. Dia sendiri habang kat kita rupanya hari itu sekilo harga dia 7,000. Patut hang meleleh yak liok, tak nak ambil kedah ni. Kan? Bila MB Kilah balik jawab, tunjuk uno. Ahli Parlimen Podison dulu bawa kawan pergi mengadap tuanku. MB tak sebut nama pergi mengadap siapa. Dia sendiri sebut. Ya, saya pergi jumpa Duli Yang Maha Mulia tuanku. Dan ini soal saya dengan tuanku tak ada apa-apa kaitan dengan RI. Ini sahabat saya. Saya naik helikopter yang kamu sakit hati pasal apa? Tuan-tuan sekalian, kalaulah PH ni dan kerajaan campuran di Putrajaya tu, kalau dia buat elok, dia takbir dengan baik, dia menggunakan kuasa sebagai ketua kerajaan persekutuan, mengurus negeri-negeri di bawah tanpa memilih warna politik, dia laksana semua manifesto yang dia sendiri janji, rakyat akan boleh terima pentadbiran yang macam tu. Setuju? Tak ada masalah. Nak merintah jadi Perdana Menteri 5 tahun, 5 tahun lah. 5 tahun lagi kita pilih raya, pilih pula yang lain. Yang ini selalu diulang-ulang sebut oleh mereka sebelum ini. Semasa mereka jadi pembangkang. Masalahnya dalam tempoh 8 bulan ini, kami rakyat di bawah tak dapat tengok apa satu pun kejayaan yang kamu boleh bangga, yang kami boleh bangga. Kami tak dapat tengok kamu laksana manifesto, kamu tak buat.
Berjanji macam-macam, puluhan tahun janji. Turun harga minyak, berapa kali janji dah, sampai kita pun hafal. Menang hari ini sesedara, esok harga minyak turun. Bagi saya 24 jam sesedara. Bukan 2 minggu, bukan 2 hari, 24 jam sesedara. Orang kata saya tak turun harga minyak, kita cakap tak tunai nyanyi, saya tak jadi Perdana Menteri. Lah ni hang Perdana Menteri Bang Non, oi. Dah jadi Perdana Menteri dah, buatlah apa yang dia janji dulu. Pertembungan pilihan raya ni ialah pertembungan untuk rakyat melihat siapa yang boleh memimpin, siapa yang boleh menawarkan manifesto terbaik, siapa yang ada track record yang terbaik sebelum ini. Rakyat melihat kedua-dua aspek itu. Selamat datang, YB Robert. Saya ingat kuat MB Sanusi tadi, dia saya nak berhenti lah. Rakyat tengok dua-dua pihak ni, Perikatan Nasional dengan PH. Apa tawaran yang hampa nak bagi pada rakyat untuk yakin supaya rakyat pilih? Baik, kita tengok apa track record mereka ketika mereka mentadbir negeri Kedah dan Persekutuan. Kedah, sebelum Datuk Seri Sanusi jadi Menteri Besar, kamu jadi kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang berlaku? MB dah sebut. Berlaku salah guna kuasa, ketirisan keuangan dalam syarikat Ayak Darul Aman, SADA. Ahli Lembaga Pengarah SADA ada kat sini, yang berhormat Saudara Nazri Abu Hassan. SADA ni syarikat satu saja hak urus Ayak. Tiba-tiba SADA rugi. Seluruh kawasan kita ni ada satu ya kedai runcit hak jual ikan, jual ayam, jual beras, gula, kopi. Semua orang beli kat dia. Tiba-tiba hari tu kita pergi kedai dia, dia ketuk kedai. Dia tanya apa siapa ketuk? Minta maaf, rugi. Dia kata rugi. Kita pun heran, macam mana hang rugi? Tak tahu, pasaran saham tak menentu, duit ringgit jatuh, pelabur-pelabur keluar lari, bank menaikkan OPR. Agaknya lah kot dia jawab macam tu. Benda yang tak masuk akal, sepatutnya untung. Pasal hang seorang saja menira. SADA rugi. Rugi banyak mana? Puluhan juta sebulan. Bila disemak sampai ke meja Menteri Besar Datuk Seri Sanusi ketika mula mentadbir negeri Kedah, minggu yang pertama ditunjukkan data itu oleh pegawai-pegawai. Didapati SADA memberikan projek menguruskan loji rawatan ayak yang SADA boleh urus, tapi SADA bagi dekat orang. Nama company itu AUI dan Telework. Dia buat untung, tapi SADA rugi. Dia buat kerja yang sama, SADA rugi, dia untung. Kenapa bagi? Tak tahu. Apa janji di luar? Tak tahu. Maka keputusan Datuk Seri Sanusi waktu itu menamatkan kontrak, bagi semula kepada SADA. SADA urus dan SADA mula mencatat keuntungan. Ada perbelanjaan-perbelanjaan tertentu di SADA yang diarahkan dibayar kepada seorang pegawai yang berkhidmat dalam pejabat Menteri Besar. Kerja dia tukang kod beg, dibayar gaji belasan ribu sebulan. Pudin, siasat. Hang ada kuasa, hang ada SPRM, hang ada polis, hang ada segala macam, pergi siasat. Waktu itu era PH mentadbir. Kalau kamu nak betulkan tata kelola, nak wujudkan wewenang, nak cerakinkan, siasat sesaudara. Hutang bola sepak, KFA, 3 bulan ketika kita ambil alih, tak dapat bayar gaji, duit tak ada, yilet. Bola ni orang main di stadium, kutip duit tiket, income daripada situ. Jual baju, income daripada situ. Tajaan-tajaan syarikat-syarikat korporat, income daripada situ. Tiba-tiba bila kita ambil alih, duit tak ada. Dipotong caruman kepada player, KWSP potong, Sokso potong, EPF potong. Tapi bila player pergi cek dekat KWSP, tak ada potongan dibayar. Duit tu pergi mana? Zaman siapa? Zaman PH. Siasat.
Dibentang semua di dalam mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. YB Dr. Robert ada saksi. Macam mana kamu sebut kamu nak tadbir negeri? Kamu nak tegakkan pentadbiran yang telus, tata kelola dan macam-macam. Zaman kamu memerintah sebelum ni, kamu tak peduli segala macam kepincangan yang berlaku di era Pakatan Harapan mentadbir negeri Kedah. Rakyat Kedah sudah tak percaya lagi kepada PH. Setuju? Tak nak percaya kan bos? Sekupang pun tak percaya. Banyak lagi tuan-tuan kalau nak dedah. Tapi saya tak mau mendahului Datuk Seri Menteri Besar. Biar dia yang simpan file-file tu. Nampak tunggu. Baik, tu cerita Kedah. Ada rekod cemerlang? Tak ada. Rakyat dapat geran tanah? Tak dapat. Negeri dapat ada kutipan cukai hasil terbanyak zaman PH? Tak dapat. Zaman PH dapat ada anugerah kedudukan kewangan paling kukuh daripada audit negara? Tak dapat. Dapat zaman siapa? Zaman Datuk Seri Sanusi. Rezab yang tertinggi zaman siapa? Zaman kita, bukan zaman PH. Kemampuan membayar hutang daripada kerajaan kepada federal, zaman siapa? Zaman kita, bukan zaman PH. Semua track record ni rakyat perhati. Kalau kamu ada sejarah yang cemerlang, pengurusan yang baik, memberi manfaat pada rakyat, tak salah untuk rakyat pilih kamu. Tapi kamu tak ada track record yang baik untuk rakyat banggakan. Okey, tak apa. Tu cerita Kerajaan Negeri Kedah dulu zaman mereka. Sekarang, hang ada kuasa di persekutuan. Apa hang buat? Yang duk tahu hari-hari, duk salah orang dulu, salah orang ni tak kena, salah orang tu tak kena. Orang tanya apa dia hala tuju Perdana Menteri? Hala tuju saya nak menegakkan tata kelola, kita nak bantras rasuah, kita nak tangkap semua penyakau-penyakau. Kalau saya jumpa zaman saya jadi Perdana Menteri, saya sumbat terajang masuk dalam penjara. Lima kali berlatih tuan-tuan. Hampa bukan tahu. Dia sebut apa lagi? Zaman saya jadi Perdana Menteri, saya akan pastikan menteri-menteri tak salah guna kuasa kerajaan. Ini misi-visi kerajaan Madani, saudara. Disahkan pula oleh Menteri Hak Jaga Komunikasi, Jaga Internet. Dia kata waktu tempoh kempen, Perdana Menteri dah berjanji tak akan guna aset kerajaan semasa kempen pilihan raya. Tiba-tiba dia guna helikopter milik Jabatan Perdana Menteri. Wartawan tanya dia kata, kita jadi kerajaan, kamu sakit hati pasal apa? Kerajaan kami. Kerajaan kami ikut suka hati kami ya. Tuan-tuan, mereka gagal faham apa fungsi kerajaan, apa peranan parti politik. Kita di Kedah sangat memahami dan membezakan dua perkara tersebut. Parti politik adalah parti. Waktu bertanding pilihan raya guna aset parti, duit parti, pakai baju parti, kenderaan peribadi, barang-barang yang kerajaan punya, kenderaan rasmi, hantar balik. Lepas bubar Dewan Undangan Negeri Kedah, semua MB dan Esko hantar kereta, kenderaan rasmi kepada Setiausaha Kerajaan Negeri. YB Robert hantar dekat Setiausaha Kerajaan Negeri. Walhal boleh guna lagi sebab mereka masih jadi kerajaan caretaker government. Tak, gentleman. Nak tunjuk kita matang, kita bertanding atas padang sama rata. Hang pakai baju parti hang, aku pakai baju parti aku. Kita beradu kekuatan, tengok rakyat pilih siapa. Itu yang sepatutnya. Tapi tak, mereka main dengan segala kekuatan jentera, kuasa, agensi kerajaan. Duduk di Hotel Langkawi 15 bilik satu malam. Diarahkan Jabatan Immigration bayar 15 biji bilik. Dia kata saya ada tugasan rasmi. Waktu pilih dia, yang hamai hari-hari Kedah ni wak, pejabat hang tak ada Putrajaya, kan pilih Kedah kan tukar pejabat tu. Nak tanya malam ni. Silat-silat kalau orang pergi Putrajaya nak cari menteri, tak ada semua. Tinggal gak jaga pintu pagar, tinggal pegawai lah. Semua main kerumun di Kedah.
Kalau hampa minat sangat nak main komuni Kedah, kita cadang. Ibu negara Malaysia ni tukarlah main buat di Kedah ni. Setuju? Baru hampa ada akal. Dah kalau Kedah jadi ibu negara kerajaan persekutuan, Menteri Besar Kedah kena jadi Perdana Menteri lah. Setuju? Hak tu yang dia takut. Dia koyak. Darah dengan dangai pun tak tahu beza. Mampui. Sekejap dia pergi cari kedai. Saya nak cari kuih darai. Ada kuih darai? Portfolio menteri-menteri kabinet. Menteri hak jaga pelancongan. Piduk sibuk jaga immigration di KLIA. Hak ni rakyat tak lupa. Kecoh di KLIA tu. Pelancong masuk, ditahan oleh immigration kerana tak lengkap dokumen. Dia arah patah balik. Dia mai bagi arahan kepada immigration, lepaskan pelancong Cina ni masuk. Daripada negara China. Orang tanya dia kenapa Datuk Seri pi kacau di KLIA? Oh sebab ada rasuah. Rasuah ni bawa SPRM hang jaga pelancongan. Kong kali kong betul. Dia sebut dalam parlimen, tanya YB Nazri. Dia jawab dekat kita, bila kita tanya soalan, dia cerita gini-gini, kita tanya soalan, dia tak boleh jawab soalan. Ini soalan kong kali kong punya soalan. Dia sendiri sebut. Menteri hak patut jaga polis, pergi sibuk jaga Sanusi. Sibuk jaga RII. RII ni bawah sumber asli. Menteri dia nama YB Nik Nazmi. Dia main Kedah, duk pergi melawat loji rawatan ayak. Nak tengok betul ke tak Sanusi buat loji ni. Loji rawatan ayak tu bawah Menteri Sumber Asli dan Ayak. Nama Nik Nazmi juga. Nik Nazmi tu PKR. Hang pun PKR. Hang pun tak percaya kawan hang kah? Mereka tak ada grup WhatsApp kau lah Menteri lah. Kesian tu. Lepas tu dia pula piduk sibuk tengok duit hak kerajaan persekutuan bagi untuk Kedah urus jalan raya. Nama dia Maris. Dia kata Kedah tak guna duit tu untuk buat jalan. Hak jaga jalan, Menteri Kerja Raya. Hak jaga duit, Menteri Keuangan. Hang Menteri jaga polis. Pudin oi. Kononnya rakyat akan percaya Kedah tak reti takbir sebab duit tak guna untuk buat jalan raya. Tiba-tiba kita buktikan kita guna duit tu semua untuk buat jalan raya. Dia pun sengap tak kata apa. Menteri hak patut jaga internet pula pergi jaga polis. Dia kata siapa-siapa bercakap pasal 3R. Kok TikTok tu, saya arahkan polis pergi ambil dekat rumah dia. Hang jaga internet, internet teruk. Aduh sibuk arah polis. Pasal apa? Celaru, petak dia tak jaga pergi masuk petak orang. Ni luar tabi. Dalam tempoh 8 bulan ni pun kamu tak boleh tunjuk kamu faham portfolio kementerian. Macam mana kamu nak yakinkan rakyat Kedah, rakyat Kelantan, rakyat Terengganu dan rakyat 3 negeri lain untuk kamu takbir negeri ni. Orang Kedah tak percaya dah ke hampa. Orang Kedah tolak hampa. Setuju? Kita ada track record. PN ada track record yang cemerlang. 3 tahun mentadbir. Tempoh tu singkat. Tapi kita boleh buat macam-macam benda yang besar yang memberi manfaat direct kepada rakyat. Tadi ada orang tunjuk satu komen dalam Facebook. Orang tu terima geran tanah bagi pihak Tok Wan dia. Nama apa saya tak ingat. Tapi dia kata, dalam komen tu dia tulis, saya orang UMNO. Tok Wan saya dulu minta tanah, tak dapat. Tiba-tiba nak buat projek jenjang transfer. Saya kena halau keluar. Pampasan tak dapat, tanah pun tak dapat. Tiba-tiba baru ni, dapat panggilan telefon daripada pejabat tanah. Suruh main terima geran. Teriak tak percaya. Guna geran tu, pergi minta kepada pemaju, dapat pula bayaran pampasan. Dia komen dalam Facebook. Harap-harap komen tu betul lah. Tapi itu adalah luahan-luahan ikhlas rakyat. Orang minta tanah puluhan tahun. Duduk atas bumi ni, kalau tanah kita tak ada jaminan, susah hidup kita tuan-tuan. Tapi Menteri Besar kita proses benda tu dengan cepat.
Hari ni dia reka pula cerita. Ada seorang yang duduk dalam Jcom apa tau? Dia kata, ni cerita RI. Pegawai pengarah tanah galian yang saman kompaun MBI telah ditukar oleh Sanusi. Sekarang ni naik pengarah tanah galian, nama dia Datuk Suhaimi, dia tu kawan baik Sanusi. Lepas kena kompaun, Sanusi tukar dia pergi tempat lain. Orang yang kompaun MBI tu, Menteri Besar Incorporated tu, nama dia Datuk Fauzi Mustafa. Dia pengarah tanah galian negeri. Sekarang ni, jawatan dia yang baru ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Bahagian Pembangunan. Naik pangkat, cik oi. Bukan tukar. Hak komen tu apa nama tu? Ras apa tu? Saya pun tak ingat lah. Ada. Dalam TikTok, dalam Facebook. Hak naik hak baru ni Datuk Suhaimi. Hujung tahun lepas, Setiausaha Kerajaan Negeri ni bersara wajib. Datuk Paduka Amar. Duduk di Sungai Petani ni. Bila dia bersara, kosong di atas, maka pegawai-pegawai isilah pakat naik semua. Antara hak naik pangkat itulah Datuk Fauzi. Datuk Fauzi ni pengarah tanah galian negeri waktu dia kompaun MBI. Lepas tu naik pangkat, dia jadi TSUK Pembangunan. TSUK ni naik atas lagi. Kemudian tempat dia kosong, diambil alih oleh Datuk Suhaimi. Datuk Suhaimi sebelum ni DO, Padang Terap. DO Kuala Muda yang terakhir sebelum naik ke PTG. Tu proses kenaikan pangkat. Proses kenaikan pangkat di Kedah pun hang tak ketahuan punca. Nak ambil alih tabir negeri Kedah nak apa? Benda tu biasa ya dalam kalangan pegawai kerajaan. Hak tu pun hang tak boleh faham. Ada seorang tu tulis. Tuan-tuan cari tengok. Esok mesti dia jawab balik. Hang jawab lah. Tuan-tuan sekalian. Soalan yang 3. Saya sebenarnya tunggu Datuk Seri Sanusi. Lepas tu mereka bagi kertas kat saya. Sekali saya baca kertas ni. Soalan yang ketiga. Tadi soalan pertama, sebab apa nak ambil Kedah? Kedah tak ada buat salah apa. Soalan kedua, apa track record hang di persekutuan? Track record hang di negeri Kedah pun tak ada benda yang boleh membanggakan kita. Soalan yang ketiga, kalaulah betul yang hampa nak ambil negeri Kedah ni tuan-tuan, nak tanya soalan, hampa tolong tanya. Siapa calon Menteri Besar hamba? Siapa calon Menteri Besar? Kami nak tahu hatu yang siapa calon MB. Biasanya calon Menteri Besar ni ialah ketua parti bertanding di negeri itu. Ketua Pakatan Harapan bertanding Dun Alok Mengkudu lah ni. Kalah di Parlimen Pokok Senar 30,000. 31,000 kot. Orang Pokok Senar tolak dah. Takkan nak bagi kat orang hak kalah 31,000 untuk jadi Menteri Besar? Kereta pun tak boleh bawa, nak bawa negeri macam mana, bos? Seorang lagi pengurusi parti rakan dia ialah pengurusi UMNO. Dia pun kalah juga di Parlimen Padang Terap hari itu. 11,000 undi. Tu bekas menteri. Mereka tidak ada kredibiliti dan kepimpinan. Rakyat telah tolak mereka dalam pilihan raya umum. Rakyat tak akan bagi kemenangan kepada mereka dalam pilihan raya kali ini. Setuju? Kita ada calon. Calon kita tak lain tak bukan Datuk Seri Sanusi. Kita dah kemukakan nama itu. InsyaAllah tuanku akan terima. Setelah kita cukup bilangan kerusi untuk membentuk kerajaan. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya daripada apa yang berlaku ni, kemeluk-kemeluk yang berlaku, satu demi satu serangan kepada Datuk Seri Sanusi, satu demi satu ucapan-ucapan pembohongan yang dibawa oleh pemimpin PH yang menganggotai kerajaan hari ini. Semua ni Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, kalau kamu jadi ketua, kamu akan berhadapan dengan tanggungjawab yang besar.
Kamu jangan berjanji benda yang kamu tak boleh buat. Kamu jangan ingat bila kamu hidup atas dunia ini, bila mati selesai. Tak, Tuhan akan tanya esok di padang mahsyar, akhirat esok. Inilah prinsip perjuangan kita. Inilah hak kita pegang. Inilah hak Tok Guru habaq pada kita. Lama dah kita mengaji di pondok-pondok. Inilah Tok Guru beritahu kat kita. Ada dosa pahala. Ada brek, ada minyak. Tempat boleh tekan minyak, tekan. Tempat boleh tekan brek, tekan brek. Ada panduan nak pergi kiri, pergi kanan, depan, belakang. Ada masa kena berhenti, ada masa kena lajak terus. Inilah dia panduan Islam ajak dekat kita. Kita guna ke mana ni dalam politik, dalam ekonomi, dalam kehidupan. Bila sampai ke hampa kata jangan politik, guna 3R. Kalau tak guna agama, nak guna binatang apa cik oi? Tak guna agama dalam berpolitik, tak guna agama sebagai panduan, nak guna apa? Maka sebab itulah mereka menggunakan hawa nafsu, menggunakan selera, menggunakan dendam peribadi, menggunakan dendam politik musuh, memaki musuh, menutup ruang-ruang, menyekat segala-galanya yang boleh, menggunakan semua yang ada untuk mematikan musuh lawan politik tanpa mengenal apa yang digariskan oleh panduan agama. Bila kita cakap soal Melayu, hampa kata tak boleh. Ya, hampa pertahan DAP itu boleh. Kamu jaga mereka, DAP. Kenapa? Kerana DAP undi terbanyak, kerusi terbanyak dalam parlimen. Kalau DAP tarik sokongan, hampa luruh. Hampa jatuh, hilang kuasa. Ni yang hampa takut. Lebih takutkan DAP daripada menjaga kebajikan rakyat. Setuju? Pemimpin macam ini tuan-tuan, kita tak boleh bagi mandat kuasa untuk memerintah. Tunduk kepada rakan politik demi kuasa hal loba yang diidamkan sejak sekian lama. Setiap nabi-nabi dibangkitkan untuk memimpin kaum. Kita baca dalam sejarah, dalam sirah, Nabi itu memimpin kaum dia, menyatukan kaum dia terlebih dahulu. Barulah kemudian seterus itu membina kekuatan, memimpin negeri dan negara dengan bangsa-bangsa lain. Disatukan di bawah satu bumbung yang sama. Inilah benda yang sedang dibuat di Kedah. Projek-projek yang ada, membuka peluang pekerjaan baru. MB berterusan melawan sekatan-sekatan, meneruskan perjuangan perjalanan dia untuk mengangkat Kedah menjadi The Greater Kedah. Perjalanan ini sedang dibawa oleh Menteri Besar kita, selaku Panglima, selaku Ketua, sedang diikut dan didokong oleh para rakyat. Perjuangan inilah yang mereka nak sekat dan nak cabut keluar daripada Kedah. Mereka nak jadikan Kedah negeri yang bergantung kepada orang lain. Kedah ada kedaulatan. Kedah ada raja. Kedah ada sejarah yang gemilang. Kedah pernah menjadi orang yang terbilang waktu satu masa dahulu. Kita akan kembalikan kegemilangan itu. Kami tak akan benarkan kamu padam kekuatan kami di Kedah. Setuju? Kekuatan itu tak lain tak bukanlah berpaksi kepada akidah. Kepada apa yang telah Allah Ta'ala gariskan. Memperteguhkan sesama kita. Mendapat kuasa dalam politik untuk membuat kebaikan kepada manusia lain. Memimpin negeri tanpa mengira warna parti. Yang penting, kita disoal oleh Allah nanti, kita ada jawapan di padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian, inilah misi-visi yang digagas oleh Datuk Seri Sanusi yang jelas dan terang. Rakyat semua tahu Kedah nak pergi ke mana. Maka sebab itu kita kena pertahankan kerajaan negeri Kedah daripada diambil alih ataupun dirampas oleh musuh. Saya nak baca kertas ni. Tuan-tuan sekalian, kertas ni tulis berita yang menyedihkan. Ya. Berita dia apa tuan-tuan? Pagi tadi Menteri Besar kita mesyuarat di Kuala Lumpur, mesyuarat penting. Dalam mesyuarat tersebut dibincang beberapa perkara-perkara yang besar. Dan daripada itu dinasihatkan beliau
tidak meneruskan ceramah beliau pada malam ni. Kerana ada perangkap-perangkap yang sedang dipasang oleh musuh, dan perangkap tu mengendaki MB kita masuk dalam tu dan dia pegang dan dia akan buat sesuatu yang kita tak jangka. Jadi waktu-waktu ni tuan-tuan, kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Saya dah sebut dah tadi, sehari dua ni akan berlaku macam-macam benda yang dahsyat. Tuan-tuan kena bersedia. Dari sudut menjaga kubu. Yang kedua, bersedia. Kita juga kena ingat kemenangan ni Tuhan bagi. Jangan tinggal solat hajat. Doakan keselamatan menteri besar kita, doakan keselamatan calon-calon kita, doakan keselamatan semua orang. Sebab pergantungan dengan Allah inilah yang akan menentukan kemenangan 12 bulan nanti insya-Allah. Kita dah ada kekuatan, orang ramai, sokongan yang besar, bimbang takut kita tersilap langkah. Allah Ta'ala uji kita dengan tidak memberi kemenangan. Maka jangan putus berharap dengan Allah. Kita kecewa sikit malam ni sebab MB tak hadir, tak apa. Tapi jangan kita biarkan Allah kecewakan kita. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana Menteri Besar kita tak dapat hadir, maka kita tunggu kemunculan dia dan perjuangan dia akan diteruskan. InsyaAllah, kalau kita tak boleh jumpa malam ni, kita akan sambut dan kita akan jumpa dia 12 hari bulan nanti. InsyaAllah kita akan raih kemenangan. Beliau akan kembali kita tabalkan semula sebagai Menteri Besar Kedah setelah negeri Kedah mencapai kemenangan, insya-Allah. Pergi ke pasar membeli ikan, gulai temenung sedap dimakan. Pilihan raya kita bulan 8, negeri Kedah kita pertahan. Gendang perang dah berbunyi, panglima kita gagah berani. Ayuh kita keluar mengundi, Menteri Besar kita kekal Sanusi. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Ceramah saya menutup tirai pada malam ni. Sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kita semua dan membuka pintu hati pengundi-pengundi untuk memberi undi kepada Perikatan Nasional. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan! Assalamualaikum warahmatullahi